Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kita semula ke sesi live Sembang Santai Petang bersama dengan saya, Puan Nusyariza binti Jamhuri, subjek matter expert di dalam bidang dietetik onkologi. Okey, adakah pesakit kanser kanak-kanak tidak dibenarkan makan daging, mayonis, cheese dan kacang tanah semasa dalam rawatan? Jawapan saya, sebenarnya boleh je nak makan. Okey. Pesakit kanser kanak-kanak ni biasanya kadang-kadang doktor dia akan nasihatkan pasal tak boleh makan daging, mayonis, cheese dan kacang tanah ni ada a few reason lah. Tapi macam saya cakap awal-awal tadi, benda ni kadang-kadang dia tak, kita kata tak tepat tau. Macam kanak-kanak ni contoh, dalam peringkat pembesaran dia sebenarnya perlu makan makanan yang banyak. Okey, kita bayangkan kanak-kanak yang sihat kanak-kanak yang sihat. Keperluan kalori dan tenaga ataupun keperluan tenaga dan protein dia sehari sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa. Okey. Jadi bila dia kena kanser, keperluan tu menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan untuk pesakit kanser, dia perlukan tenaga dan protein yang mencukupi. Dan protein ni sangat penting dalam pembesaran kanak-kanak, tumbesaran kanak-kanak sebab dia membekalkan nutrien yang sangat penting untuk kanak-kanak tu membesar dengan baik. Jadi kalau you tengok kanak-kanak kalau dia tak makan protein mencukupi, itu yang dia jadi bantut. Bantut. Dan macam saya cakap sebelum ni, bila dia makan protein tak cukup, darah yang kata nak dihasilkan oleh badan sendiri pun tak dapat dihasilkan dengan baik sebabkan tak cukup nutrien tu kan. Jadi dia intend untuk jadi kurang darah merah. Bila kurang darah merah jadi letih, orang kata susah nak bernafas, rasa macam kata tak bermaya. Okay, so benda-benda ni actually kalau kita biarkan dia berlaku, dia akan efek kepada tumbesaran pesakit tu secara overall. And remember, ingat, kanak-kanak, mayonis, cheese, kacang tanah ni saya rasa maybe ada macam dekat, tak semua pesakit kanak-kanak suka kan, tapi dia one of the, orang kata benda kadang-kadang dia makan groundnuts kan, yang kata kacang anjing cap tangan tu. Okay, during masa dia tengah tengok TV ke apa ke, ada setengah orang yang ada habit macam tu kan. So benda-benda ni semua adalah salah satu sumber protein dan kanak-kanak dia enjoy food. Okay, kalau you cakap dengan dia mayonis tak boleh makan, cheese tak boleh makan, daging tak boleh makan, do you think what happened to that kanak-kanak? Kita sendiri, orang tua ni, senang cakap orang yang ada kencing manis lah. Mak-mak kita ada kencing manis, bapak-bapak kita ada kencing manis. Mak tak boleh nak makan makanan ni, tak boleh sebab orang kata ada gula, nanti gula naik. You tengok muka mak you macam mana, you tengok muka bapak you macam mana. Tak semua orang boleh sangat patuh dengan orang kata saranan diet tau. Okay, sebab dulu sebelum ni lah, masa saya awal-awal bekerja, ada patient pernah cakap dengan saya, jumpa dietitian ni confirm lah banyak benda tak boleh makan. Itu stigma yang dia dah orang kata nampak tau. Jadi dah ditanam dalam kepala. Tapi sebenarnya sekarang dietitian semua baik-baik tau. Kalau boleh kita orang, especially dietitian yang handle case cancer ni, memang kita nak suruh patient makan sebenarnya. Okay, sebab usually patient cancer ni dia akan ada masalah nak makan dengan bagus lah. So kanak-kanak, dia konsep dia sama macam orang dewasa juga. First kena tengok berat BMI dia tu dalam keadaan normal ke tidak. Let's say kalau dia ada masalah overweight, cuba terhadkan daripada segi pengambilan macam kata benda yang berminyak, berlemak tu kena kurangkan. Ingat, perkataan yang saya guna kurangkan. Okay, kurangkan means that stay boleh ambil but dengan kuantiti yang terhad. Sebab dalam kita panggil apa dalam pesakit orang kata kanak-kanak ni, dia macam mana nak cakap, saya dah lupa dah apa point saya. Sekejap ya. Dia makanan dia tu dia kena varietikan. So orang kata daging, mayonis, cheese, kacang tu actually boleh je nak makan, cuma jangan orang kata jangan
Jangan orang kata hari-hari kerap lah. Lagi satu, macam bila saya kata kurangkan benda yang bergoreng berminyak tu, okay, baru saya ingat, okay sorry, lemak yang ada tu, actually dalam sehari kita masih perlu ambil sedikit lemak. Okay, sedikit lemak sebab lemak tu dia ada fungsi dia sendiri. Cuma orang Malaysia ni, saya tak nak cakap negara lain lah. Orang Malaysia ni sebab tu kita jadi negara obesiti yang paling tinggi. Okay. Sebab orang Malaysia ni, dia punya, apa kita panggil, makanan tu meriah dengan lemak tu. Okay. Mewah dengan lemak tu. Okay, dan bila makan pula kita tak varietykan apa yang kita makan. Kita tak varietykan apa yang kita masak, cara masak kita. That is why orang Malaysia senang gemuk. Especially kanak-kanak. Lepas tu ditambah pula sekarang ni dunia teknologi. And then now is pandemic, which is tak boleh nak beriadah, tak boleh nak keluar selalu. So end up kanak-kanak ni dia akan duk menghadap TV, tengok TV. Lepas tu even buat PDPR pun menghadap internet, laptop semua kan. Duduk pakai handphone ke apa ke. Jadi benda tu, aktiviti tu tiada. Walaupun sebenarnya makan okey, makan tak banyak sangat, tapi because of the activity level is low, itu yang kita budak-budak akan jadi senang lebih berat badan. Jadi point saya kat sini, make sure ada aktiviti fizikal. Allow that orang kata patient, allow anak-anak kita untuk orang kata buat aktiviti riadah lah. Jangan orang kata you hadkan, especially untuk cancer patient sebenarnya, orang kata makanan tu actually boleh makan. You give aja, dia orang nak ambil, cuma just limitkan in terms of quantity. Bagi, give and take, give and take. Don't say no, sebab bila you say no, dia akan sangat orang kata stress, dan stress tu sendiri is not good for cancer patient. Okay, stress is very not good for cancer patient, not only for kanak-kanak, also for adult, untuk orang dewasa. Itu yang nanti akan orang kata maybe effect dia punya oral intake secara keseluruhan without you are noticing it. So just bagi je, cuma kawal in terms of quantity. And then concern yang biasanya melibatkan mayonis ke, contoh cheese ke, kadang-kadang ada yang doktor kata tak boleh makan macam yogurt ke whatsoever tu kan, adalah because of kandungan bakteria dalam makanan tersebut. Sebab macam cheese dia ada keju yang dipasteurize, maksudnya dia ada guna bakteria untuk jadikan dia cheese tu kan. Jadi usually kita tak bagi, ada fakta yang mengatakan bila ada kandungan-kandungan macam ni, bakteria dalam makanan tu, dia akan menyebabkan pesakit boleh jadi lagi teruk lah. Sebab macam saya cakap sebelum ni, cancer patient kan dia punya immunity sangat rendah. Jadi bakteria dalam makanan tu akan menyebabkan pesakit boleh orang kata ada high risk untuk jangkitan kuman, yang mana bila jangkitan kuman tu berlaku, pesakit tu akan condition pesakit tak berapa bagus lah. Maksudnya dia jadi macam demam ke, tak sihat ke. Okay. So kalau berlaku begitu, contoh demam, tak sihat, try lah to avoid this kind of macam yogurt yang macam kita tahu, makanan yang macam cheese, okay, yang yogurt, ataupun yang kalau kata kita pergi kedai fast food ke apa, contoh macam kat Pizza Hut, orang kata Pizza Hut lah, yang biasanya yang kadang-kadang diorang display the food salad yang kata tak masak semua tu kan, tu cuba avoid lah. But sebenarnya tak ada masalah nak makan, tak ada masalah. Cuma kalau you rasa macam rasa tak confident, don't ambil dulu. Tapi once dia sihat, tak demam, tak ada apa, tak ada masalah nak ambil. Sebab cheese pun bukannya kita ambil hari-hari. Betul? Okay.